Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadima Akrimatu ibnu Abi Jahlin. Muka 72, tengok bawah tu sikit. Nah, ni bagi yang tua. Wa qadima Akrimatu ataupun Ikrimatu. Ikrimah. Ikrimah ataupun baca Akrimatu. Tengok daripada kitab baca Ikrimah ataupun Akrimah. Dan kedatangnya oleh Akrimah ataupun Ikrimatu, Ikrimah ataupun Akrimah. Rasa tak silap baca Ikrimatu, Ikrimah, Akrimah. Wa qadima Akrimatu ibnu Abi Jahlin. Dan kedatangnya oleh Akrimah. Tak masuk. Masuk dalam ni. Tak masuk. Wa qadima Akrimatu ibnu Abi Jahlin fi man ma'ahu. Dan kedatangnya oleh Akrimah ibnu Abi Jahlin, anak bagi Abu Jahlin, fi man pada mereka mana sabata ma'ahu yang sabit ia mereka ma'ahu serta Akrimah. Jadi Akrimah pun datangnya jauh, maka dia tu mari bersama pada mereka yang sekali dengan dia, dengan Akrimah ataupun serta Akrimah. Di mana saat ni kedatangnya dia tu? Min tuhamatin, daripada tuhamah. Daripada tuhamah. Saya pula kita. Wa qadima Akrimatu ibnu Abi Jahlin fi man pada mereka, yakni orang-orang lah, sabata ma'ahu yang sabit serta Akrimah, min tuhamatin, daripada tuhamah, daripada tempat yang bernama tuhamah, wal bahraini, dan Bahrain. Jadi kedatangan Akrimah serta orang yang sekali dengan dia daripada Tuhamah wal Bahrain. Wa arsala, dan mengutus ia Abu Bakar pula. Nah, Abu Bakar saat itu apabila Akrimah tu datangnya daripada Tuhamah, daripada Al-Bahrain, sekali orang tu sekali dengan dia, mari bertemu dengan Abu Bakar. Wa arsala, dan telah mengutus ia Abu Bakar ila amrin, pada Umar pula, Ibnil Asi, Umar Ibn As. Wa kana, dan adalah ia Umar Ibn As ni walian, jadi wali, jadi pemerintah, ala sadaqati Sa'din, di atas segala sedekah ataupun zakat bagi Sa'din. Saya malah sedekah, yakni zakat ataupun sedekah yang dikawali ataupun yang ada di kumpulan bagi Sa'din, ataupun daripada kumpulan Sa'din saat itu, siapa dia yang duk cara, siapa dia duk kawali daripada zakat bagi kumpulan Sa'ad ni, ialah kena pada Umar Ibn As. Kati mula. Wa Hazimin, dan pula Umar Ibn As ni duk kata siapa dia duk mengawali. Hak Abu Bakar utuh dia suruh kawalkan segala zakat bagi Sa'din. Wa Hazimin, dan pula kumpulan Hazim. Makna ketika ni jadi wali, jadi pemerintah, orang yang duk kawal di atas sedekah dan zakat bagi Sa'din, dan pula Hazimin, dan pula kumpulan Hazim, min Quda'ata, daripada Quda'ah. Tapi mulai esok kita tanya dah, daripada Quda'ah. Kana Abu Bakrin, adalah Abu Bakar itu, sayyarahu, telah menjalani Abu Bakar, akan dia, akan Umar Ibn As ni, ilaiha, kepadanya, kepada Tuhamah. Gi pada Tuhamah saat ni tu dah, ilaiha, kepadanya. Adalah Abu Bakar memperjalani Abu Bakar akan dia, akan Akrimah ni, ilaiha, kepadanya, kepada Tuhamah dan pula Al-Bahrain. Bila ni? Yauma adil ulwiyati, pada hari ketika menjadi Abu Bakar segala bendera Islam, fi Zilkisati, pada ini Zilkisah. Jadi pada ketika ni juga Abu Bakar bendera pada Akrimah. Pada Akrimah saat itu suruh pergi kepadanya, kepada Tuhamah Al-Bahrain, pada hari Abu Bakar menjadi bendera pada ini kisah ataupun pada di Mekah kisah. Kemudian ketika ni Abu Bakar utuh pada Umar sebagai jadi pemerintah, orang mengawali zakat bagi Sa'din dan pula Hazim.
Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adahu, buat perjanjian ya Rasulullah. Rasulullah buat ikat janji akan dia akan Akrimah. Dan Rasulullah ada berjanji belum pada Rasulullah nak mati. Rasulullah ikat janji akan Akrimah ibnu Jahlin ni. Deh, gapo dah wilayataha, akan merentah akan dia akan Tuhamah wal Bahri. Jadi sebelum daripada ni, belum pada Rasulullah nak mati, Rasulullah nak wafat, Rasulullah ada ikat janji kepada Akrimah tu sebagai orang merentahkan akan Tuhamah dan pula naga pada Al-Bahri. Fakataba ilaihi, maka telah menulis, jangan duduk negara. Fakataba ilaihi, maka telah menulis ia Abu Bakar. Maka menulis ilaihi kepada Akrimah oleh Abu Bakrin oleh Abu Bakar. Jadi nak ayat kata belum pada ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wa ikat janji kepada Akrimah. Di dalam-dalam tu juga Abu Bakar utuskan Umar bin Auf untuk bicara kawali sedekah dan zakat bagi Sa'din. Pada ketika tu juga Rasulullah ada berjanji belum pada nak mati tu, surah Akrimah saat itu ngetah bagi gawa bagi Tuhamah ada di pula Al-Bahri. Fakataba ilaih, maka menulislah kepadanya, kepada Abu Bakar, kepadanya, kepada siapa dia ni? Pada Akrimah. Abu Bakrin oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun ada tulis satu surat pergi kepada siapa dia? Akrimah ibnu Abi Jahlin, hak duk kata tetengah Tuhamah dan pula Al-Bahri. Abu Bakar kata dalam surat yang ni, dalam surat Abu Bakar, ini sesungguh aku ni, yakni Abu Bakar, tengok jangan duk nerah. Puak-puak ni semua nak perhati sikit, lepas tu sabar sikit. Ini sesungguh aku, yakni Abu Bakar, kuntu, telah adalah aku, yakni Abu Bakar, radatuka ilal amali, mempulang oleh aku dan mengkembali oleh aku akan dikauhi Akrimah. Aku telah mengkembali akan dikau dan aku telah mempulang akan dikau ilal amalil lazi, gi kepada satu pekerjaan dan satu urusan dan kerjaan mana? Allazi wallaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah merentah akan dikau, yang beri perintah akan dikauhi Akrimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan, pada satu kali. Jadi Rasulullah sudah merintah, sudah titah kepada Akrimah sebagai satu perintah, suruh kerja, suruh buat satu urusan, bicara di Tuhamah dan Al-Bahri. Seperti kerja lah. Kerja latih orang ni jadi puas sini, puas di jalan, orang ni puas di petani, orang ni puas di menara. Ialah kerja tu tutup, kerja sia tutup. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempelatihkan akan Usamah ataupun Akrimah ni sebagai jadi pemerintah satu kerjaan, satu urusan, satu kali. Wa wa'adaka bihi, dan telah ikat janji ia Abu Bakar pula akan dikau, dan telah menjanji ia Rasulullah pula akan dikau bihi, dengan dia, dengan allazi, dengan satu urusan ini, ukhra ay marratan ukhra. Rasulullah menjanji akan dikau dengan satu urusan ini, satu kali lain pula. Kama dia aku ni nak mempulang kepada engkau, mempulang akan dikau pada satu urusan, satu kerjaan yang telah memerintah akan dikau oleh Rasulullah satu kali, dan buat ikat janji Rasulullah akan dikau dengan satu kerjaan ini, ukhra ay marratan ukhra. Aku nak mengkembali ni apa ni? Injazan. Abu Bakar kata, kerana aku nak memperluluskan, tak boleh. Kerana aku nak mempulang kelik ni pada satu kerjaan, satu urusan yang diberikan oleh Rasulullah, sudah dititah oleh Rasulullah dan sudah diberjanji oleh Rasulullah. Kerana aku mengkembali mempulang semula, injazan, kerana nak memperlulu oleh aku, yakni Abu Bakar, lima wa'idi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Kerana aku nak mesempurna akan segala janji Rasulullah. Sebab Abu Bakar ni apabila Rasulullah mati, Rasulullah ada latih siapa, maka Abu Bakar pun peluluh. Abu Bakar pun mensempurna di atas janji Rasulullah terhadap sahabat-sahabat hak Rasulullah sudah latih dah. Abu Bakar yang mensempurnakan. Abu Bakar yang mengikmamkan daripada urusan Rasulullah dan perjanjian Rasulullah terhadap sahabat-sahabat yang sudah dilatih. Wa qad wallaituhu, dan sesungguh aku telah memerintahkan, aku nak memerintahkan akan al-amal allazi wallaka Rasulullah, akan satu amalan yang sudah memerintah akan dikau oleh Rasulullah, aku nak memerintah pula kita ni. Kerana ketika ni Rasulullah mati dah, Rasulullah wafat dah, maka orang yang mengkawalikan kita, orang yang kawali urusan Rasulullah selepas Rasulullah tu mati dan wafat ialah Abu Bakar. Maka Abu Bakar kata, aku nak memerintah akan dikau akan al-amal allazi wallaka Rasulullah. Aku nak memerintah pula akan amalan urusan yang sudah dititahkan akan dikau oleh Rasulullah. Wa qad ahbabtu, dan sesungguh aku kasih dan aku suka, kata Abu Bakar. Dalam surat dia hatagi kepada Akrimah yang ada di Tuhamah, di mana di Tuhamah dan pula di Al-Barim. Maka Abu Bakar kata waqad wallaitu, wagi pula wallaitu waqad ahbabtu, dan aku suka dan kasih an afrugaka, bahawa aku nak menyelesai akan dikau. Aku nak menyudahi akan dikau. Aku nak menyelesaikan apa dia? Lima huwa, bagi barang yang ia barang. Aku nak menyelesaikan hak mana Rasulullah sudah janji, Rasulullah ada ikat perjanji Yesus getah di Tuhamah di Al-Bahrain. Maka di hari ni aku jadi khalifah ganti Rasulullah, maka aku nak menyelesaikan dan aku nak mesempurnakan bagi barang. Barang mana? Huwa, yang ia barang. Tak dolek domeh. Huwa, yang ia barang. Khairul laka, ialah yang terlebih baik bagi engkau hi Akrimah. Aku pun nak menyelesailah mana perjanji Rasulullah latih engkau dikau sebagai jadi amir, sebagai jadi ketua, sebagai jadi waliul amri di atas masalah sedekah ataupun di masalah KJA yang ada di Tuhamah. Maka aku nak menyelesailah bagi barang yang terlebih baik bagi engkau. Baik-baik fi dunia, di dalam dunia, bagi hak terbaik di dalam dunia, wal akhirati, dan bagi yang terbaik di akhirat. Bagi hak baik di dunia, bagi hak baik di akhirat. Maka hari ini aku nak memperluluskan akan dia semacam mana ikatan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa an yakuna allazi anta fihi. Malaikannya bahasa ada perkara saat ni anta fihi, yang adalah engkau pada perkara saat ni, ahabba ilaik, yang terlebih kasih oleh engkau yang kelima. Malaikat barang yang ada pada engkau tu akan lebih suka daripada tu, itu serah pada engkau lah. Habis kat tu. Fakataba ilaihi amrun, maka telah menulis pula ilaihi padanya kepada Abu Bakar amrun oleh Umar. Lepas pada tu, ngapa dia kita tak nak utus pergi kepada Umar Ibn As dari pula waliyan ala sadaqati Sa'din wa Hazimin. Kerana Abu Bakar yasayyaru ilaihi yauma adbil uluyata fi dzil qisah. Itu dia. Jadi kalau kita tengok domain belakang ni, kita tengok pada domain belakang ni kena kepada Umar ke kena pada Akrimah, tengok dulu. Fakataba ilaihi, maka telah menulis kepada Abu Bakar. Jadi kalau kita tengok kepada belakang ni, domain pada ini kuntu radatuka, tu nak klik pada Umar bin Aus ni. Bukan pada Akrimah dah. Tak situ. Kalau tengok pada belakang ni, sebab Abu Bakar hantarkan satu surat satu tulisan, satu kitabah. Pergi pada mana? Kepada Umar Ibn As. Klik situ. Kerana tengok belakang. Fakataba ilaihi, maka telah menulis kepadanya kepada Umar, kepada Abu Bakar, Abi Bakrin, amrun oleh Umar Ibn As. Apabila Abu Bakar tulis surat kepadanya, kata inni kuntu waradatuka ilal amalil ladzi wallaka Rasulullah. Sesungguh aku nak mempulangkan akan dikauhi Umar Ibn As. Klik situ. Ilal amalil ladzi, kepada satu urusan
yang telah merentah akan dia oleh Rasulullah. Ke situ sedar. Tengok belakang, domi belakang, dak dirojok ke belakang. Aku mempulankan satu kerjaan yang kembali lagi pula yang merentah akan dikau oleh Rasulullah. Patu fakataba ilai, maka menulislah kepadanya kepada Abi Bakrin amrun oleh Sayyidina Umar Ibnu As. Umar Ibnu As apabila surat mari daripada Rasul, daripada Abi Bakar pun saat itu orang panggil tulis kepada dia, aku nak menyelesaikan masalah hak yang Rasulullah sudah menjanji. Rasulullah sudah mengikat janji kepada engkau Umar, aku nak menyelesaikan. Lagi pula aku nak saat itu, kalau saat itu terlebih baik bagi engkau pada dunia dan akhirat. Maka Umar pun tulis surat kepada Abu Bakar tadi. Ini sesungguh bahasa aku ni. Tengok mulai kali lagi. Sedialah lama-lama nah domi dia di speak, tapi tengok klik pada belakang, klik kepada Umar. Ini sesungguh aku ni sahmun, ialah satu anak panah. Umar tulis dalam surat tu, aku ni satu anak panah min sihamil Islam, daripada anak-anak panah Islam. Aku ni satu anak panah yang atau dikatakan satu anak panah yang untuk memanah daripada anak-anak panah Islam. Perak ni. Jadi sahabat setiap-tiap orang saat itu maka dilatihkan oleh Nabi. Umar Ibn Ah dilatih oleh Nabi sebagai orang yang pungutkan zakat-zakat daripada Sa'din, kumpulan Sa'din dan pula Hazimin min Khuda'adah. Kamar dia ni orang yang gapo, orang seolah kata dia ni satu anak panah. Makna pemanah, anak panah untuk Islam, jaga Islam, dia ni lah. Sebab tu orang panggil dalam tentera Islam, dia kena ada anak panah. Maka alat senjatanya kuda ataupun unta, patut anak panah. Maka dibandingkan Umar Ibn Anis serupa dengan anak panah. Dia kata ini sahmun min sihamil Islam. Aku ni satu anak panah daripada anak-anak panah Islam. Wa anta, dan padahal engkau hi Abu Bakar. Engkau ni. Engkau tu Abu Bakar ba'da Rasulillah, selepas daripada Rasulillah. Engkau tu selepas daripada Rasulillah ar-rami biha, orang yang nanti melota lati memanah. Engkau ni seorang yang memanah biha ai bisihamil Islam. Seolah kata pemanahnya ialah kena pada Abu Bakar. Aku ni anak panah. Nah, maka gini paheran ni kita tebau. Ni bawa anak panah dah. Kita tahu anak. Tu dah. Lepas tu ni seolah kata bau ni. Ni anak panah. Anak panah dah. Kama ni aku ni anak panah daripada anak-anak panah Islam. Tapi siapa dia yang memanah? Orang memanah ialah Abu Bakar. Abu Bakar nak panah kok mana kok ya? Ya nak hantar pergi ke mana? Ya nak tak pergi mana? Jadi wali di mana? Jadi orang retah di mana? Jadi puan di mana? Itu orang panggil pemanah. Ialah kena pada Abu Bakar. Dan aku ni jadi anak panah. Ikut engkau nak panah hidup Mesir, ku duduk Mesir. Kalau engkau nak panah hatta aku hidup kepada Ardeng, ku duduk Ardeng. Kalau engkau hatta aku hidup pada Jordan, ku duduk Jordan. Kalau pada Syam, ku pada Syam. Jadi aku ni seolah anak panah. Anak panah dibuh digusuk atau pemanah ialah Abu Bakar. Tapi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pemanah, orang manah ialah Rasulullah. Rasulullah nak hantar sahabat gimana? Hatta tentera pergi ke Iraq, hatta tentera pergi kepada Mesir, hatta tentera pergi pada Jordan, hatta tentera pergi pada Syam, hatta tentera pada Tabuh. Tu Rasulullah pemanah. Tapi selepas daripada Rasulullah tu wafat, siapa dia Ar-Rami, orang yang memanah dengan anak panah, ialah kena pada Abu Bakar, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa yang mulai? Wa anta, dan bermula engkau pada engkau tu hei Abu Bakar ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada Rasulullah khabar ar-rami biha, ialah yang memanah. Asal aja yang memanah biha ai bisihamil Islam, dengan segala anak-anak panah Islam engkaulah dikatakan pemanah. Wal jami'u laha, dan orang yang mengumpulkan, orang yang menghimpunkan baginya, bagi segala gusuran dan anak-anak panah. Siapa dia menghimpun ni? Anak panah dulu dia betah laki kan? Cuba tengok dalam cerita-cerita. Anak panah bau tak suka nah. Tengok molek. Bau ni tak suka pula.
Bau Arab baik lain, bau Korea baik lain. Kalau bau bagi Pok Moro baik lain, bau bagi kita sini baik lain. Bau ni, gusuran orang panggil Al-Qausu ni. Ni, gusuran. Gusuran bagi orang Arab, ya baik lain. Gusuran bagi orang Cina, ya baik lain. Gusuran daripada orang apa? Orang Masihi baik lain. Gusuran daripada orang apa? Orang mati kita baik lain. Gusuran daripada Pok Moro baik lain. Tak semua, cuba kita tengok anak panah. Anak panah ni baik ni belakang, tapi buh di belakang bulu ayah, kadang-kadang bulu burung, kadang-kadang buh lain pada bulu di belakang. Boh tu untuk apa? Untuk nak panah betul. Sebagai ini sebagai apa? Kalau kita kecek mudah-mudah nak panah, ya ada guna. Belakang ni ada bulu. Bulu ni lah untuk menentu dan pula membetulkan anak panah. Ayat panggil sahmun itu. Kemudian bau ya tak sama. Bau Turki baik lain. Bau hak masalah Pok Moro baik lain. Bau daripada Pok Uzbekistan baik lain. Daripada Pok mana? Pok Uzbekistan, daripada Pok apa dah? Dakistan, ya baik lain lah kon. Tapi nak royak dulu tu anak panah Islam ialah kena pada para sahabat. Ini dibandingkan para sahabat supa dengan anak panah. Siapa dia yang memanah? Ialah Nabi SAW. Nabi nak panah pergi pada Jordan, Nabi nak panah pergi pada Iraq, Nabi nak panah pergi pada Mesir. Itu di atas Nabi. Tapi selepas daripada wafat Nabi SAW, siapa dia jadi pemanah? Ialah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang mengumpulkan anak-anak panah siapa dia? Ialah Abu Bakar. Abu Bakar yang mengumpul, yang menghimpun. Tengok molek, baca molek. Tu dia panggil tasbihnya. Dia tasbih dibanding apa tu nak katanya Umar Ibnu As. Dia kata lagi kepadanya Abu Bakar, apabila Abu Bakar kata ini kuntu radantu ilal amalil lazi wallaka Rasulullah, aku nak mengembali mempulankan satu urusan yang telah gapo memerintah Rasulullah akan dikau saat ni. Maka Umar Ibn Affan kata, fanzur, maka tiliklah engkau hi Abu Bakar. Mu tilik molek. Mu nak panah-panah pun mu tilik molek lah. Mu nak hantar aku pergi ke mana, tak mana, mu nak tilik. Tilik ni baik-baik. Fanzur, Amar, maka hendak meniliklah engkau hi Abu Bakar. Asyaddaha, akan bersangatan bagi al-sihami. Akan bersangat bagi sihamil Islam. Mu nak panah pergi ke mana, mu nak lota pergi ke mana, mu tengok wi molek-molek, wi bersangat halus-halusinya. Apa kita nak panah? Kita kena panah untuk urut dah kan. Bukan nak panah mai kalau buat belajar ya panah belajar penting. Lepas tu cara tarik bau tu tarik baik mana, berapat di dada ke lagu mana. Cara nak wi anak-anak pergi betul. Lepas tu mu nak hantar nak panah gitu, mu beringatlah, mu tengoklah yang bersangat Lagi pula wa akhsyaha, dan mempanaikanlah akan takut bagi sihamil Islam. Namun multak mu tengok tak molek, kabar-kabar mu panah tak kena dengan tepat, maka selerok, maka jadi kabung. Apabila jadi kabung, maka punuhlah anak panah tu. Sebab itulah kata Umar Ibn As, mu tengok wi molek Abu Bakar, mu nak hantar apa aku buat kami ni, nak letak di mana, nak panah di mana, minta mu perhati wi beramat-amat beramat-amat ataupun bersangat-sangat lepas tu mu nak panah pun mu tengok wi baik-baik. Apa mu kena takut daripada panah bagi Islam tu. Wa afdalaha, dan pula hak yang terlebih baik baginya bagi as-siham. Hak mana paling molek engkau nak lotar, paling molek engkau nak panah tu, mu pandai wi molek. Benar yang selebih-lebih daripada sihamil Islam. Lepas kata mu pandai molek, mu tilik molek, mu nak panah pergi ke mana, nak hantar kami pergi ke mana, mu tengok yang cara halus-halusi, cara bersangat cara ketakut dan kelebihan. Farmi bihi, maka hendak panuhlah engkau hi Abu Bakar. Kiamat tu farmi daripada rama, yarmi, tarmi di irmi. Farmi, maka melota engkau, memanah engkau Abu Bakar bihi ay bisahmin min sihabil Islam, dengan satu anak panah daripada anak-anak panah Islam. Mu panah, mu tengok molek. Supaya kita nak memanah. Kita tengok nak panah dak ke mana. Lepas tu nak panah tegak. Nak panah apa pelandung, nak panah ke apa halandok. Masalah panah wi molek yang dak panah ikut ke habis anak panah, nak panah tak leh mana. Anak panah dia ada camkat kat atas belakang 10 putung ke 20 putung ke 30 putung, baca abu pecah tak ni tu, panah pergi ke mana? Kamu panah wi molek-molek, panah wi comel-comel, pandai wi molek, tilik molek bakar, lepas tu mu panah. Pamu hantar kami pergi ke mana? Dek. Fa amaruhu,
maka menyuruh ia Abu Bakar akan Umar ibn al-As. Kaidah. Fa amarahu, maka menyuruh Zaidi. Wak kerja dah. Zaidi. Cuma fa amarahu, maka menyuruh ia Abu Bakar. Tengok mulai tadi. Semua mundi dia. Akan Amran ibn al-As. Abu Bakar pun menyuruh akan Umar ibn al-As. Faqadima alaihi, maka kedatangan ia Abu Bakar alaihi, ke atasnya Sanusi. Maka kedatangan Abu Bakar alaihi, ke atasnya, ke atas Umar ibn al-As. Fajahaza Abu Bakrin, maka buat persiapan lah oleh Abu Bakar saat itu. Buat siap arba'ata juyushin, akan 4 daripada segala tentera. Abu Bakar pun dah lepas daripada Umar saat itu, hatta akan surat daripada dia. Mula-mula Umar saat itu, Abu Bakar akan surat dia. Abu Bakar kata, aku ni nak mempeluluh bagi perjanjian bagi Nabi SAW. Dulu sudah Nabi latih akan dikau sebagai orang pungut zakat daripada Bani Sa'adin, daripada kumpulan Sa'adin dan Hazim daripada Quda'ah. Di hari ini aku nak pulusan akan kerja ini kepada engkau semacam mana Rasulullah ikat janji kepada engkau Umar. Maka Umar pun hantar surat bagi pada Abu Bakar, kami ini sahmun min sihamil Islam. Kami satu anak panah daripada anak panah anak Islam. Engkau tu selepas pada Rasulullah pemanah orang nak memanah, maka engkau jagalah, engkau tiliklah engkau nak panah pergi ke mana. Lepas tu Abu Bakar pun suruh akan Umar dan pula kedatangan kata Umar. Tengok Fajahaza, maka buat persiapanlah Abu Bakr oleh Abu Bakar arba'ata juyushin, akan 4 daripada segala tentera. Maka Abu Bakar pun buat persiapan 4 tentera Islam ala ahadiha, di atas salah satu arba'ati juyushin, di atas salah satu daripada 4 tentera ni. Siapa dia mula-mula sekali? Abu Bakar buat cadangi sebagai nak panah Abu Bakar, nak hantar Abu Bakar akan sahabat sebagai jadi Amar, tanah sebagai jadi Amir. Mula-mula sekali Abu Bakar latih 4 kumpulan daripada tentera. Maka pimpin ni yang pertama sebagai jadi ketua pertama, jadi amir pertama, ialah kena pada siapa dia? Ala ahadiha Amrun ibnul As. Ni Abu Bakar atas ni, Abu Bakar nak panah dah ni. Mula-mula sekali letakkan Umar ibn As ni sebagai jadi latih ketua bagi tentera. Sama dia Umar ibn As jadi latih buat kaki ke mana? Wa wajhuhu, dan menghadapinya Amrin ibn As. Umar ibn As ni fardu. Pergi ke mana? Ila Filastin. Pergi kepada Filastin. Filastin lah ni mana? Ni. Ya Tara belakang. Ordon Tara Jordan ni. Ya sini dia panggil tulis mamnu'ul murud. Kalau kita nak pergi Palestin dia ada mamnu'ul murud sini pun Israel duk bucu bukit ni. Orang panggil dekat lak mati. Kalau kita duduk pada Al-Bahrul Mayyit, kita duduk dalam Ordon. Duduk dalam Ordon. Duduk di dalam Jordan. Sini ni orang panggil Port Jordan. Lagi pula lak mati ni orang panggil lak tak ada ikan sekau buta. Lak masing sangat-sangat. Apabila kita jatuh lah tu, kalau masuk air mata kena basuh cepat-cepat sangat. Kenapa? Kerana air itu sangat-sangat masing membuat pada punuh mata kita. Lepas tu lak mati tu boleh baca surat khabar tak gelai punggung kita. Kerana para ulama kaji dan orang-orang sekarang kaji. Sebab laut tu sangat masing sangat. Sampai ikan sekor buta tak hidup di dalam laut tu. Lepas tu kita baca surat boleh baca tak air. Tak kisi tu tak air tak tergelai. Lepas tu lak mati tu lek sana tu dia panggil ada satu bukit. Bukit tu dia panggil bukit tempat-tempat Fort Israel tu duk menanam-menanamkan buah-buahan daripada tufah, daripada inah. Lepas tu lek sana tu dikatakan Palestin. Ayo rapat orang panggil Ordon dengan Palestin dia setara. Lepas tu Ordon dengan Mekah pun setara. Kalau lek belah nu orang panggil setara dengan Mekah dia tabut, dikata tabut. Maka setara lek ni sebelah balik ke apa? Sebelah balik Palestin ni. Maka Palestin ni
Siapa dia hantarkan akan masalah sahabat satu anak panah daripada anak panah Islam, ialah kena kepada Umar Ibn As sebagai sahmun min sihabil Islam, yang dihantarkan oleh Abu Bakar sebagai dia tu jadi ketua, jadi pemimpin daripada tentera Islam yang menuju menghadapi kepada Palestin. Mana Palestin yang kata ni? Quratun bisyam. Huwa ia Palestin ini. Quratun bisyam. Ialah satu qurah bisyam. Dia panggil satu perkara duk likungi bagi Syam tu lah. Yang ada fi janubihi, pada pihak hilir bagi Syam. Perak Qurah. Qurah ni sepok ngawal bola dah. Dia panggil pusing ni tu. Quratul qadam. Gapo Qurah qadam? Dia panggil main bola kaki. Tu dia panggil Quratul qadam. Gapo Qurah ni? Makna kata dia panggil bola ya bulat. Lepas tu apabila bola dia bulat, dia panggil Qurah. Gapo Qurah? Yakni main bola kaki. Quratul qadam. Yakni bola kaki. Hak ni Quratul bisyam, makna kata satu tempat yang duk melikung bagi Syam, yang ada sebelah balik hilir Syam. Tak molek. Makna kata pusingnya likungnya itu tepi Syam, orang panggil masuk dalam Syam, di dalam likungnya Syam, dalam pusingnya Syam yang ada sebelah hilir. Maka Abu Bakar hantarkan Umar Ibn As pergi bicara dengan sekali tentera-tentera pergi kepada kawasan Palestin yang dikatakan kawasan dan pula likungnya bagi Syam sebelah balik hilir. Wa ala thaniha, dan di atas yang keduanya, yang kedua daripada arba'ati juyushin. Tidur mau bagi-bagilan. Tidur tak mau nak bagi-bagilan ni. Pas subuh tidur hala dah. Tidur tak? Pas subuh ni tidur tak? Esok ada tidur nah. Esok ada tidur pagi-pagi pada tidur buat ni. Baca kok mana buat kok mana pagi esok. Nah, tak sebab tidur pagi esok. Pagi esok kita baca, kita tengok kitab. Wa ala thaniha, dan yang kedua daripadanya pada arba'ati juyushin, Syarhabil ibnu Hasanah. Ialah hantarkan Syarhabil sebagai jadi ketua dan amir bagi tentera yang kedua. Ialah kena pada Syarhabil menuju dan menghadapi ke mana? Wa kana, dan adalah ia Syarhabil. Dah. Qudima alaih, dikedatangi akan dia akan Syarhabil minal Iraq, daripada Iraq. Ia datangnya daripada Iraq. Lepas tu menuju ke mana? Wa wajuhuhu, dan menghadapi nyo Syarhabil ilal Urduni, pergi pada Urdun. Syarhabil kedatangi Syarhabil ke atasnya, ke atas mana? Ke atasnya dah dikedatangi di atas Syarhabil daripada Iraq. Ya, kalau kita kira mari Iraq duduk sebelah, maka Iraq dengan Urdun ni ya jauh juga. Maka ketika ni asalnya Syarhabil duduk kereta tu di Iraq tu. Dah. Kama dia kedatangi Syarhabil daripada Iraq, lepas tu menuju ke mana? Apabila Abu Bakar tak surat lagi. Wa wajuhuhu, dan menghadapi nyo Syarhabil ilal Urduni, pergi pada Urdun, pada Jordan. Dulu duduk Iraq. Lepas tu pulang daripada Iraq, menujuilah Syarhabil pergi kepada mana? Kepada Urdun, Jordan. Dah. Apa dia Jordan ni? Quratun bisyam, ialah satu negeri, satu tempat yang duk berlikung ia di Syam. Summiyat, dipernama akan dia akan Quratun bisyam ini bismi Nahrin hunaka, dengan satu nama sungai. Nahrin satu nama sungai. Hunaka di sana no, di Urdun, di Quratika fi Qurati bisyam ini. Dinama dengan ismi Nahrin, nama bagi satu nahar. Mana Quratu bisyam sumiyat bismi Nahrin. Urdun ni asalnya satu nama bagi sungai. Yang ba'tadi'u, yang termula lah ia nama sungai ni, Quratu bisyam ni, Urdun ni. Termula min bahiratin Tabriyah, daripada laut Tabriyah. Dah. Wa yang tahi, dan pula kesudahan ia ismu Nahrin ini mil bil bahiratil mayyitati, dengan laut mati. Heran ni. Urdun ni mana? Tengok. Jadi bagi Syarhabil dilatihkan oleh Abu Bakar. Asal Syarhabil duduk di Iraq. Abu Bakar hantar surat suruh kembali mari kepada mana?
daripada Iraq maka menuju mari kepada Ordon. Maka Ordon ni satu kawasan, satu negeri yang berpusing ia di Syam, tapi nama dia saat ni tu orang panggil asal Ordon ni satu nama tempat yang dinamo akadat dengan nama satu sungai. Sungai ini ni permulaan dia tu daripada mana? Daripada Laut Tabriyah. Laut Tabriyah sebelah. Lepas tu pergi sudah laut ni kepada Laut Mati. Dia mahu pergi Ordon dia. Jadi kita nak royak pun payah ni. Dia mahu pergi Ordon dia. Ya kalau ni ibu kota Ordon nama Amman. Amman. Ibu kota nama Amman. Kalau Oman lagi lain lah. Kalau Oman lagi lain. Amman ni lagi lain. Paling oleh. Oman ni satu negeri yang ada dekat dengan Yamin. Kalau Amman ni kita tahu orang panggil ibu kota, orang panggil Mengeluang Hak Ordon lah ni. Mengeluang Hak Ordon namanya Amman. Adapun Oman ni satu negeri, satu partai yang ada dekat dengan Yamin. Kemudian apabila kita kata siapa dia Syarhabi yang duduk di Iraq. Apabila dia duduk di Iraq, nah, dia duduk di Iraq ni tu dah. Apabila dia duduk di Iraq, nah, kemudian siapa dia hatta dia? Abu Bakar kata mungklik mai kok ni. Klik mari pada Ordon ialah dikatakan Ordon ni nama bagi satu sungai yang ada permulaan daripada sungai apa? Daripada laut yang nama Tabriyah, permulaannya patu pergi hujung sub di Laut Mati. Tu cara bagi tentera yang dibawakan oleh Syarhabil. Tidur mulai, tidur banyak. Wa ala salisi, dan di atas tentera yang ketiga. Siapa dia yang atas tentera yang ketiga tidur banyak. Yazid ibnu Abi Sufyan, ialah kena pada Yazid, anak bagi Abi Sufyan. Yazid dua beradik dengan Sufyan. Maka Sufyan ni anak bagi siapa? Anak bagi Muawiyah. Tak malah. Yazid dua beradik dengan Sufyan. Yazid ni anak bagi Abi Sufyan. Maka Abi Sufyan ni anak bagi Muawiyah. Cucu bagi Muawiyah. Muawiyah ni siapa ya? Ialah sahabat Nabi, waris waras Nabi. Maka anak bagi Muawiyah siapa dia? Abu Sufyan. Sufyan anak bagi Muawiyah. Maka anak bagi Muawiyah ialah kepada Sufyan. Anak Sufyan nama Yazid. Yazid ni orang panggil bergaya besar sikit, tapi bukan masalah. Timur fitnah masa Yazid jadi pemerintah. Kerana Timur katanya Yazid ni orang yang bunuh Sayyidina Husain. Tapi hakikat sebenar bukan begitu. Kita ni akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apabila pemerintah oleh Yazid, mula-mula Pak Yazid memerintah Sufyan, anak bagi Muawiyah. Tapi daulah Muawiyah Amawiyah, ialah Muawiyah yang memerintah mula-mula. Maka mengetah jadi pemimpin, jadi khalifah, matikan Muawiyah, naikkan Sufyan. Lepas tu anak bagi Sufyan tu namanya Yazid. Maka Yazid jadi pemimpin, jadi presiden duk tak lama, timurkan perkara yang perai. Yazid tak ada suruh orang bunuhkan Sayyidina Husain duk di Iraq ni. Tapi di celah-celah tu orang panggil timurkan tentera bagi Yazid ni pergi bunuhkan Sayyidina Husain, patu kerak kepala Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ni siapa dia? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuh Sayyidina Husain cucu Nabi ni duk mana? Duk di Karbala sana di Iraq. Kepala Sayyidina Husain duk di Suria, di Syam. Sebab tu orang-orang bagi Syiah, Pak Syiah ni, dia murid sangat kepada Yazid. Dia kata Yazid ni karuk, Yazid ni jahat, maka suruh orang tu bunuhkan orang panggil cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Pak Syiah dia tak maya, tak bombing kita, dia tak maya. Sebab tu dia lapik toko batu. Batu tu orang panggil bata saat ni tu bawa perhati Syiah. Boya semaya pak, boya nak sujud dia ambil batu tak apa ni. Dia tak sujud tak bombing ni. Kenapa? Dia kira iktibar di iktikad di demo ni. Orang Syiah dia berektikad, dia pergi semua bombing selain daripada tanah Karbala semua najis lah. Semua najis. Tapi Syiah orang baru sikit, dia tak, kalau misalnya toko batu dia tak ada nak lapik sujud, dia ambil cicu dia lapik. Dia tak sujud di atas tanah kita ni. Atas tanah semua lah. Kerana iktikad mereka pergi mereka tak najis, semua bombing tu najis. Ardun najisah semua kulluha sekaliannya. Dia sujud atas batu, cuba perhati Pak Syiah kan. Kalau kita jumpa Pak Bakar jumpa ni, dia sujud atas batu Karbala. Kerana tempat Sayyidina Husain mati di Karbala, tubuh duduk di Karbala, kepala duduk di Syam. Sebab tu masa malam-malam kalau kita duduk di Syria dulu, Suria dulu deh.
Kalau malam puasa tu, kalau kita nak semayang ngata imam besar di dalam Jami' Amawi tu ramai orang beribu. Lepas tu ada sebelah itu ada terimam daripada ahli bait keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia bawa rambut di bekas bumi. Tu kalau kita nak kepada tu nak pergi kucuk nak rambut Rasulullah, kita nak pergi siung rambut Rasulullah, kita kena pergi semaya sebucu. Pas bucu Pak Yasmaya tu tepat taruh kepala Sayyidina Husain rahimahullah radhiyallahu anhu. Lepas tu rambut Nabi tu setiap kena sipai taruh. Dia tumbuh kau panjang. Sebab tu Nabi SAW pada hakikat tak ada mati. Jasad Nabi tu mana ada tumbuh semula. Rambut tumbuh semula, tumbuh kau banyak. Lepas tu mikak tahu dia bekas lain pula. Rambut Nabi. Tu. Maka Sayyidina Husain ni maka mati di Karbala, di Iraq sana. Lepas tu orang yang bawanya pimpinnya Yazid ni Ibnu Abi Sufyan wa wajuhu ilal Balqa, gi kepada mana Balqa? Baladun bisyam, satu apa dia? Satu negeri yang ada di Syam. Wa atba'ahu, dan memperikuti Abu Bakar akan Yazid bi akhihi, dengan saudaranya, saudara bagi apa dia? Bagi Yazid, Muawiyah, ialah kena pada Muawiyah. Wa ala rabi'i, dan di atas yang keempat aminu hazil ummah, orang dikepercayai bagi ini ummah, nama Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah. Wa wajuhu ila Himsin, menghadapi kepada Hamus. Hamus ni duduk mana weh? Hamus ni duduk di Suria nah. Kalau kita ni bandar Suria. Kita itu lama dah, 10 tahun lebih, 13 tahun dah. Tak ada pergi sana. Kita pun nak klik pada asal, bahasa nak pergi kok. Ni, bahasa pun. Kalau ni lagi pun tengah-tengah duduk buka, lepas tu pelajar-pelajar baru tengah duduk pergi. Dah, tempat pun kita duduk belakang dah 10 tahun sana, 7 tahun sana dah. Maka Hamus ni duduk mana? Himsin ni. Siapa dia ni? Yazid. Menghadapi Yazid, kata tentera menghadapi menuju kepada mana? Kepada kepada Balqa di Syam, lagi pula memperikuti akan dia oleh Muawiyah. Dan yang keempat, tentera keempat yang dilatih oleh Abu Bakar ialah kena pada Aminul Hazil Ummah. Maka duk getah mana ni? Menghadapi menuju Riyadh, mengetah di kawasan Himsin. Maka Himsin ni kalau kita kira dengan bandar Suria, bandar Dimah ni berapa kilo? 120 kilometer. Lebih kurang 102 kilometer daripada ibu kota Dimashq. Maka sini di Hamus ni juga dia ada kubur Khalid bin Walid. Dia buat masjid besar. Kalau dia masjid besar dia panggil Jami' Khalid ibn Walid. Maka di dalam jami' tu, dalam masjid tu ada kuburnya Khalid bin Walid, dan adanya kubur bagi isterinya, dan kubur anaknya, dan kubur bagi hamba-hambanya. Hamba bagi Khalid ibn Walid. 120 kilo di situ. Kamu dia kata wallahu a'lam sekat tu dulu. Tempat ni pula. Pagi baca tu. Esok kita tanya. Esok nak belakang dah. InsyaAllah kita baca. Ini kita nak penuh dah baca gini. InsyaAllah. Ini tadi kita penuh tadi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sanusi. Negara pula Sanusi. Fatalabu lahu ta'allukun wahidun bi amraini. Maka tututan baginya bagi amal ta'alluk wahidun, ta'allukun wahid. Kita surah dah hari tu. Amal ni satu tutup teh yang gantung dengan sakut teh yang satu. Gantung dengan apa gantung ni yang satu? Ataupun satu gantung ni, satu ikat teh bi amraini, dengan dua perkara. Satu ikat teh yang bergantung dengan dua perkara. Supaya kita kata idrik. Idrik, kau tahu pukul engkau. Apabila suruh pukul, lari engkau di situ pehal lalu dah. Jangan engkau tak pukul. Pehal dua dah. Satu tutup teh idrik, maka bergantung ia dengan dua urusan. Yakni suruh pukul, maka tinggalkan jangan tak pukul. Suruh pukul, jangan tinggal tak pukul. Dah. Makna suruh pukul, lari kata tak pukul tu dilarangkan. Tengok. Wal kafuhuma, bermula kedua-dua. Fi'lu syai, memperbuatkan suatu perkara. Wal kafu an jiddih, dan tegah daripada lawannya, lawan bagi syai. Misalnya kita kata ni, tengok idrik. Misalnya kita kata idrik. Kita tengoklah idrik. Ni orang panggil talabun. Satu tutup teh.
Tapi satu tutup tani namanya ta'allukun wahid, satu ikatan satu. Ataupun satu ikatan satu ta'alluk satu gantung ni. Tapi satu gantung ini duk bersepakai ia dengan dua urusan. Sebut kata idrib, suruh pukul. Tapi sin juga orang panggil tu, orang panggil apa? Tutup tani pertama sekali ikatan tu dengan apa? Dengan fi'lu syai'. Apa fi'lu syai'? Yakni suruh pukul. Suruh pukul. Dah. Kamu di sini orang panggil talabun. Apa ta'allukun wahid bagi amma, bagi si amma ni orang panggil ikatan yang satu, tapi satu ikatan. Satu ikatan hidup gantung ditamat dengan dua perkara. Mana dua perkara? Pertama fi'lu syai', buat suatu kau pukul, menggoda dia. Lepas tu tegah daripada lawannya apa? Kal al-kafu ad-didi. Lari tegah daripada lawannya, lawan bagi syai'. Gapo lari pada syai'? Mun jangan tak pukul straight. Pukul. Apa menapak zik menggoda sudah. Goda. Tak goda yang ni. Maka pihak sini satu ta'alluq wahid gatungi ya satu, maka timur dua perkara, duk ikat dengan dua perkara. Yang pertama suruh buat pukul. Melaku pukul, hasil pukul, lari daripada jangan tak pukul. Deh. Gantung satu ikatan satu tamatkan. Tapi orang panggil menggigit bergantung dengan dua perkara. Perkara pertama fi'lu syai', yang tu al-kafu an-didi. Faham dah? Fabi'tibaril awwali, maka dengan iktibar yang pertama. Mana yang pertama fi'lu syai'? Tidak. Fabi'tibaril awwali, maka dengan iktibar yang pertama. Mana iktibar yang pertama? Huwa fi'lu syai', memperbuat suatu pukul engkau. Buat angka masalah, tengok. Huwa iya iktibarul awwalu. Al-awwalu tu. Al-iktibarul awal ini. Amrun, ialah dikatakan amal. Wa bi'tibarisani, dan dengan iktibar yang kedua. Iktibar yang kedua, al-kafu an-didih ni. Huwa nahyun, itu dikatakan nahi. Lagi. Wakil ay waqala ba'duhum, dan berkata oleh setengah mereka. Mereka itu daripada al-usuliyun ataupun waqala ba'duhum, dan telah berkata setengah mereka itu al-usuliyin, kata nak innal amra, sesungguh amar itu, jaga molek al-amra bisyai', suruh dengan satu perkara ni laisa, tiada ia al-amru bisyai', suruh kita dengan satu perkara ni ainan nahyi, bukan kena kepada diri nahi. Sebut kata suruh satu perkara, itu bukan kena kepada diri nahi betul-betul. Bukan kena pada diri nahi, an-diddihi, daripada lawannya lawan syai'. Bukan. Nahi sungguh lagu ni nahi kita tengok ni. Kalau kita tengok idrib, pukul engkau. Ni orang panggil ada satu ikatan hidup sakut dengan dua perkara. Yang pertama buat sesuatu, lepas tu tegah daripada lari. Jadi kalau kata setengah daripada ke, dia kata amal ni bukan nahi pada ain, bukan ain nahi betul-betul. Nahi ni kalau kata nak la tadrib, ni baru nahi sungguh. Jangan angkat pukul. Ni orang panggil nahi betul-betul. Ni diri nahi. Tapi kalau kata idrib, hak ni orang panggil pahami. Pahami nak apa bila sebut kata amal talab. Satu talab, satu tutup teh, yang ada di situ satu gantungi. Gantungi tu hidup ikat dengan dua perkara. Perkara pertama fi'lu syai', perkara kedua al-kafu an-didi. Maka kata ke-nya amal dengan nahi hak tu lah. Jawab kata bukan nahi pada diri. Bukan diri nahi betul-betul. Dah. Walakin, dan tetapi amal. Walakin salat ai walakin al-amra, dan tetapi amal ni yang tadammanahu, mengandungi ia al-amru, hu akan dia akan an-nahy. Walakin ay walakin al-amra, dan tetapi ia amal. Walakinnahu salata walakin ay walakin al-amra yatadammanahu, melekapi ia dan kandungi ia amal akan dia akan nahi. Hu akan dia akan an-nahy. Lagi wakila, dan kata ke laisa ainuhu, tiada ainnya nahi. Amal tu laisa, tiada ia amal. Ainahu, baca malak ainnya nahi. Wala yatadammanuhu, dan tidak melekapi dan mengandungi ia amal tu akan nahi. Tengok
Jadi kalau kita tengok sini, tengok. Lepas tu kita baca, esok tanya deh. Baca mulai. Jadi pulasah tak kalah tu. Kati mulut ini, mata sini, tengok sini, tengok papan. Lepas tu kita suruh. Lepas tu tak tanya baru-baru lepas dah ni. Al-khulasah yakni kesimpulan. Kesimpulan ialah apa? Al-aqwal. Ialah segala perkataan dan tuturan fi siratil amri pada sirah amah. Perkataan dan tuturan yang sabit lah ia pada sirah amah. Tengok, tubik pada 2-3 perkataan. Fal qaulul awwalu bermula perkataan yang pertama. Amma ni gapo huwa talabun. Ialah kena pada satu talab. Perak tutup, tekan. Atau nak talab pun tutup buat, tutup pukul, tutup makan, tutup minum, tutup jalan. Idrib, if'al, isyrab, u'ul. Masalah, khuz, ambil engkau bil yadi dengan tanganku. Dia panggil tutup. Tutup ada makna talabun. Bahasa Arab panggil talabun. Bahasa kita ada makna tekan minum. Tekan tidur. Nim, tidur engkau. Oi, ya syabab, pemuda-pemuda, nim tidur engkau. Ni orang panggil malai lah ni. Irtigawa. Inim tidur engkau. Ataupun washar. Hendak berjaga engkau. Limujalasatil ilmi. Kerana kedudukan bagi ilmu. Orang panggil ada tutup. Tutup buat, tutup pukul, tutup minum, tutup makan, tutup duduk, tutup pergi. Tutup. Gambar dia bagi tutup dan amar ni. Walahu baginya bagi al-amar ni. Ta'allukun wahidun. Ada gantung satu ni. Satu gantung ni. Satu tutup teh tu ada gantung ni. Tamak teh ikat teh yang satu. Ikat teh kak. Tutup buat. Tutup pukul, tutup makan. Cara panggil. Ada tutup tan yang bergantung. Ia satu gantung ni. Satu ikat teh. Tapi ikat teh ni bi'amraini. Dengan 2 perkara. Satu ikat teh. Hidup gantung dengan 2 perkara. Perkara yang pertama fi'lu syai'. Tengok. Satu gantungnya, satu tutup teh ni. Hidup gantung, hidup tamat dengan 2 perkara. Perkara pertama fi'lu syai'. Mana? Yakni tutup buat satu perkara dan satu benda daripadanya. Seperti pukul idrib, if'al masalah. Buat engkau, pukul engkau, minum engkau. Tu orang panggil satu tutup teh, ikat teh. Yang bergantung dengan satu perkara fi'lu syai'. Buat satu perkara. Dan pula hidup gantung dengan perkara yang kedua ialah al-kafu an-didih. Lari daripada lawannya. Suruh buat, lari tak boleh tinggal buat. Suruh minum, lari daripada jangan tinggal minum. Dah. Makna di dalam satu ikat teh, tutup teh ni ada 2 perkara yang ada di bawahnya fi'lu syai'. Suruh buat ke apa, minum engkau, makan engkau ataupun ambil engkau akan surat. Lagi pula lagi, jangan engkau duk tinggal surat. Ambil surat apa? Ambil surat baca. Khuz bil kitab. Ambil engkau dengan kitab apa? Aliyutali'ahu. Supaya engkau mutala'ahkan dia. Jangan tinggal. Soalah tak pada mana? La tatrukhu. Mu jangan duk tinggal lah tertinggal kitab tu. Pada maknanya, pada makna. Tapi hakikat tak ada oyak nahi betul-betul. Tapi pehel daripada suruh ambil kitab, suruh baca. Jangan duk tinggal baca tu. Pehel lah tu. Ning di atas perkataan pertama. Fi'lu syai' jadi satu tutup buat satu perkara dan satu benda daripada seperti pukul. Mana fal i'tibarul awal. I'tibar fi'lu syai' ni namanya tutup fi'il ni al-amar. Dan al-kafu an-didih ni mafhum dan pehel selalu daripada sirah amar. Idrib, isyrab. Maka tegah di situ jangan tinggal pukul ataupun tak pukul. Maka makna yang kedua hak mafhum, hak pehel dari al-amar. Maka mafhum yang kedua ini, makna yang kedua ini, iktibar yang kedua, namun nahi mafhuman. Namun nahi di atas jalan ke? Jalan pehel saja. Apabila sebut kata pukul, di situ pehel lari, jangan hidup tinggal pukul. Nampak tak molek? Ping halu dah. Ping halu dah. Jangan hidup tinggalkan akan pukul. Pehel mafhum nahi itu di atas jalan mafhum. Di atas jalan pehel. Bukan kata nahi itu tak ada kata la tadrib. Tak ada kata. Jangan pukul engkau. Tak ada oyak. Ataupun la tatruk. Jangan engkau tinggal daripada pukul. Tak ada oyak. Kau dengan nahi betul-betul. Tapi pehel. Cara mafhum sebut kata pukul. Mung jangan tinggal daripada pukul. Seolah kata gitu. Seolah kata di atas jalan mafhum situ ada makna nahi. Dan kata yang kedua ialah K yang pertama.
annal amra laisa ainan nahi an diddih. Di atas perkataan yang kedua, yang pertama yaitu annal amra, bahawa seaman ni laisa bukan ia aman, ainan nahi an diddih, bukan diri nahi betul-betul. Sebut kata nahi yang kena ada apa? Kena ada la ni. La ni panggil la nahiyah. La ni panggil la nahiyah tu dikacuh apa? Dikacuh dengan tadrib ko. Tengok. Ataupun dikacuh dengan apa? Dikacuh dengan kata takul ko. Ataupun dikacuh dengan tafa'al ko. Ni. Ni orang panggil kalau macam ni nahi betul-betul. Ni diri nahi. Tapi kata kenyo amma ni bukan diri nahi betul-betul dah. Tapi walakinnahu, dan tetapi amma ni ya tadammanahu, ada melekapi akan maknanya makna nahi. Sebut kata buku di situ bahaya juga larang daripada lawan ni bagi puasa daripada dah. Larang ni tegah daripada lawan ni suatu, yakni tegah jangan kata tinggal buku. Kalau isyraf minum engkau, maka timu situ makna nahinya melekapinya oleh amma, ialah jangan engkau tinggal minum. Bawa samtah minumlah. Puasa dah minum. Jangan duk tinggalkan minum. Nama jadi berbahaya. Jadi situ orang panggil tak ada mari dengan makna nahi betul-betul. Bukan diri nahi. Kalau orang nahi betul-betul, ya kena uri dengan la. La tadrib, la ta'kul, la taf'al, la tazak. Ya kena dengan la. Tapi la tak ada. Tapi ada kandung di dalam amma itu makna nahi. Salat isyraf dengan makna kata nak la tatruk asyara. Mung jangan tinggal tertengah minum. Makna faham gitu. Bukan makna nahi betul-betul. Dan kata K yang ketiga, makna kata yang ketiga K yang kedua. Annal amra laisa ainahu wa la yatadammanuhu. Sebut kata amal tu bukan kena pada diri nahi betul-betul. Dan tak ada melekapi akan makna nahi dan tak terkandung makna nahi. Nah, sekat tu dulu gini. Pada tu dulu gini. Tadi baca pula tadi. Nah, kita berhenti ni.